Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada warga Indonesia dan Malaysia. Okey, kepada yang baru menonton saya tengok kat sini ada Pesek Christina Dewi Kurniati. Hai, selamat malam. Okey, kepada yang anda yang baru masuk, anda boleh komen dari mana? Anda menonton live saya ni dari mana, dan anda boleh klik like dan share kepada kawan-kawan yang lain. Dan juga jangan lupa tag kawan-kawan yang lain untuk sama-sama kita menonton, belajar topik yang sangat penting dan sangat menarik pada malam ini. Hari ini adalah hari ketiga. Hari ketiga saya bersiaran secara langsung, secara live dari Malaysia. Saya sekarang berada di Ipoh dan live bersama anda dekat sini, Elken Indonesia Global. Kita sedang menanti lebih ramai lagi yang masuk. Saya sudah pasti mungkin ada anda yang dari Singapura, ada yang dari Filipina mungkin. anda mungkin dari Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga Indonesia. Okey. Hari ini tadi saya baru, sebelum saya live tadi, saya ada buat research, buat kajian sikit berkaitan dengan tengok statistik tadi, statistik terkini COVID, wabak COVID di Malaysia. Statistik menunjukkan wabak COVID dah meningkat sebanyak 3,333 yang positif COVID. Christina Dewi, malam ibu. Dari Medan. Okey, selamat menonton. Alicia Tan. Okey, kita masih menunggu lagi siapa yang dari Malaysia, dari Indonesia, dari Singapura mungkin. Anda boleh say hi kepada saya dan boleh klik like, share kepada kawan-kawan yang lain. Alright. Okay, jadi wabak tadi, saya tengok statistik wabak COVID di Malaysia. Saya tak tahu dekat Indonesia macam mana. Tapi saya tengok di Malaysia dah sudah menjangkau 3,333 positif. Yang meninggal 50 orang. 50 orang yang meninggal. Yang discharge, yang berjaya sembuh 700 lebih. So statistik makin positif, makin meningkat, dan sembuh pun makin meningkat. Yang meninggal pun makin meningkat. Tapi bilangan yang sembuh lagi lebih ramai berbanding dengan yang meninggal. Okey, sementara kita tunggu ramai lagi kawan-kawan yang masuk. Anda boleh say hi kepada saya. Anda boleh type di ruangan anda tonton saya ni. Sama ada anda adakah dari Malaysia, dari Indonesia. Ada saya tengok Siti Erlina dari Medan. Hai, Nur Hayati, Juliana Santi Devi. Okey, topik pada malam ini saya nak berbicara berkaitan dengan kita perlukan tenaga untuk lawan virus. Ini topik yang saya kira sangat-sangat penting untuk kegunaan kita semua yang masih sihat. Kita tak nak cerita yang sakit. Bila sakit dapat virus, itu pergi buat treatment di hospital. Tapi sekarang ni kita yang masih sihat, apa yang kita lakukan? Apa protection? Apakah langkah berjaga-jaga yang kita mesti lakukan untuk elak dari wabak penyakit tersebut? Okey, bila kita bercakap berkaitan dengan tenaga untuk lawan virus, apa yang anda faham? Dari mana datangnya tenaga kita? Dari mana datangnya tenaga kita? Biasanya tenaga, bila kita cakap tenaga, energy biasanya datang daripada makanan. 100% energy datang daripada makanan. Itu anda kena ingat. Yang kita panggil nutrient, kalori. Kalori itu adalah unit bagi energy, unit bagi tenaga. Kalau orang ada seseorang
tanya anda, kalori tu apa dia? Tenaga tu apa dia? Tenaga tu adalah apa yang kita makan berjaya dibakar menjadi tenaga. Unit dia apa? Unit dia adalah kalori. Kalau kita cakap kalori, kalori tu maksud dia unit bagi tenaga. Itu maksudnya kalori. So bila kita berbicara berkaitan kalori, maksudnya berapa banyak makanan yang kita makan berjaya dibakar. Umpama kita naik kereta, naik mobil, kereta. Kalau di Malaysia kita panggil kereta. Kalau di Indonesia mungkin kita panggil mobil. So, umpama mobil tu adalah diri kita. Petrol, minyak yang kita masuk dalam yang kita isi dalam tangki mobil tu adalah makanan. Jadi berapa banyak jumlah petrol yang berjaya dibakar, itulah tenaga. Sama juga dengan tubuh badan kita. Ini badan kita, setiap hari kita makan. Berapa banyak makanan tersebut berjaya dibakar, itulah yang dikatakan tenaga. Jadi unit dia adalah kalori. Jadi setiap hari, bagaimana kita nak kira kalori yang kita makan? Especially untuk orang nak diet. Orang yang nak diet, orang nak turunkan berat badan, orang nak lawan penyakit imun, sistem imun, nak lawan virus, nak lawan kuman, bakteria, patogen. Itu semua perlukan tenaga. Tenaga datang daripada makanan. Tenaga diukur, dikira, dibilang dari unit kalori. Kena ingat 1 gram karbohidrat. 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 4 kalori. Jadi kalau kita makan nasi, kita makan ayam, kita makan apa jenis makanan pun, bagaimana kita nak kira kalori untuk memastikan tubuh badan kita ni cukup dengan tenaga. So kita kira dari segi 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 4 kalori. 1 gram protein bersamaan dengan 4 kalori juga. 1 gram lemak bersamaan dengan 9 kalori. 4, 9. 1 gram, saya ulang lagi, 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 4 kalori. 1 gram protein bersamaan dengan 4 kalori. 1 gram lemak yang anda makan, yang anda ambil dari minyak, contohnya, bersamaan dengan 9 kalori. Jadi anda kena tengok, bila anda tuang nasi dalam pinggan, anda ambil ayam, anda ambil sayur, anda makan itu, anda kira berapa gram agak-agak. Itu darablah dengan kalau anda makan nasi, contohnya lebih kurang dalam 200 gram. 200 gram nasi, anda darablah dengan 4. Bersamaan dengan 800 kalori yang anda telah makan. Tapi kita tak nak cerita berkaitan dengan diet hari ini. Kita nak cerita bagaimana boleh convert 100% menjadi untuk lawan COVID-19 yang isu global sekarang ni sedang hadapi. Boleh say hi kepada saya, klik like supaya saya lebih bersemangat untuk share untuk berkongsi kepada anda. Anda boleh tag kawan-kawan yang lain untuk invite datang. Alright. Tenaga. Jadi bila kita cerita berkaitan tenaga, kita tak dapat lari dari untuk ambil tahu berkaitan dengan nutrien. Nutrien yang menyumbang kepada tenaga. Nutrien ni ada dua, tuan-tuan. Satu kita panggil makronutrien, yang besar, makronutrien. Kedua kita panggil mikronutrien. Makro dan mikronutrien. Makro tu apa? Makronutrien tu adalah karbohidrat, protein, lemak. Ini adalah makronutrien yang anda kena ambil dalam kuantiti yang banyak untuk menghasilkan banyak tenaga. Makronutrien inilah yang menyumbang kepada kalori pada tubuh badan kita. Itu makronutrien. Yang kedua adalah mikronutrien. Mikronutrien ni dia tak menyumbang kalori. Kalau kita makan banyak macam mana pun, dia tak menyumbang kepada kalori. Dia bukan tenaga. Apa dia mikronutrien? Mikronutrien ni vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral anda ambil macam mana pun, dia tak menyumbang kepada tenaga. Dia tak beri tenaga. Vitamin dan mineral tak beri tenaga.
tetapi vitamin dan mineral ni support makronutrien tadi. Mikro support makronutrien, karbohidrat, protein dan lemak. Kedua-dua ni saling melengkapi. Kalau anda hanya ambil makronutrien, anda hanya makan karbohidrat, anda hanya makan protein, anda hanya makan lemak, itu tak mencukupi. Kadang-kadang apa yang anda makan tu dia tak jadi tenaga, dia akan jadi toksik sebab kalau tak ada mikronutrien, kalau tak ada mikronutrien, vitamin dan mineral. Sebab itulah bila kita ambil makronutrien, mesti kena ambil mikronutrien juga. Okay, tadi saya ada baca dalam jurnal jurnal kajian research, dia kata nutritional deficiency, kekurangan nutrien boleh menyebabkan sistem imun menjadi lemah. Ini ada berkait rapat dengan topik hari pertama hari tu. Saya berkongsi berkaitan dengan nutrisi untuk tingkatkan imun sistem. Jadi bila kita bercerita berkaitan nutrisi, kita cerita berkaitan tenaga, ini saling berkait rapat. Kalau anda tak cukup nutrien, anda tak cukup nutrisi, maka tenaga dalam tubuh badan pun cukup juga untuk lawan penyakit. Sebab itulah anda tengok pesakit-pesakit yang sakit di hospital, kena serang wabak penyakit itu, kena serang contohnya denggi, dapat kanser, positif COVID, dapat dan masalah-masalah yang lain. Orang tu pasti akan berada dalam keadaan lemah. Betul tak? Berada dalam keadaan lemah. Bila berada dalam keadaan lemah, selera makan akan menurun. Dia akan tak rasa nak makan. Hilang appetite, hilang selera makan. Bila hilang selera makan, tubuh badan dia akan menjadi lemah, tak mampu nak hasilkan tenaga. Ini nanti saya akan berkongsi bagaimana hanya satu makanan saja dapat menghasilkan tenaga dengan cepat, dengan pantas, tanpa kita makan nasi. Ini sesuai untuk emergency case, case yang kecemasan. Okey, jadi kalau tubuh badan anda lemah, tenaga kurang dalam tubuh badan, ini akan menyebabkan jangkitan berlaku. Kena ingat, jangkitan berlaku, orang yang ramai meninggal disebabkan kanser, disebabkan COVID-19 umpamanya, wabak penyakit-penyakit yang lain, terutamanya berkaitan dengan sistem imun, ini disebabkan tubuh badan mereka kurang nutrien, kurang tenaga untuk lawan. Kena ingat, bila kita dapat penyakit, kita kena lawan secara fizikal. Physically fight. Lawan. Kalau tidak, anda akan lemah. Orang yang banyak meninggal disebabkan immune system, kebanyakannya disebabkan nutrien, kita panggil nutritional deficiency, kekurangan nutrien. Tak ada tubuh badan tiada zat, tiada tenaga untuk lawan penyakit tersebut. Jadi energy dengan right nutrien, dengan nutrien yang betul, ini saling melengkapi. Energy, tenaga, dengan right nutrien yang betul saling melengkapi. Kalau ada energy tetapi tiada nutrien, tak cukup. Tubuh badan tak boleh efisien, bekerja. Cannot work efficient. Perlu ada energy, perlu ada right nutrient. Energy with the right nutrition. Tenaga dengan nutrien yang betul, barulah tubuh badan akan jadi kuat, barulah tenaga jadi kuat. Kita tengok contohnya, saya bagi contoh atlet. Anda tengok atlet yang berolahraga, sama ada dia perlu tak vitamin, dia perlu tak mineral, ataupun dia hanya perlu makan nasi saja untuk energi. Sebab kita faham energi tu datang daripada karbohidrat. Hanya karbohidrat saja makan nasi, sebenarnya tak. Karbohidrat, protein dengan lemak ini mesti ada. Tapi untuk jadikan ketiga-tiga ini, untuk hasilkan tenaga, perlu ada nutrien yang cukup. Nutrien yang cukup ni datang daripada mana? Datang dari vitamin dan mineral. Okey. Yang tadi saya ada cerita berkaitan makro dan mikronutrien. Okey, makro tu saya tak nak cerita sebab semua orang ambil. Makronutrien, lemak, karbohidrat dan protein, semua orang ambil. Sekarang saya nak cerita berkaitan kepentingan nutrien.
bagaimana kita ambil nutrien yang betul, nutrien yang cukup, mampu menghasilkan tenaga. Apa nutrien-nutriennya? Okey, nutrien ni adalah mikronutrien. Mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Antara vitamin dan mineral yang sangat penting untuk kuatkan tenaga anda untuk melawan virus, yang pertama adalah vitamin C. Vitamin C anda perlu ambil dalam kuantiti yang banyak. Untuk di Indonesia, anda mungkin boleh ambil vitamin C daripada buah-buahan. Buah-buahan yang paling kaya dengan vitamin C adalah buah jambu batu. Guava tu paling kaya vitamin C. Satu biji jambu batu, satu biji guava mempunyai 200 mg vitamin C. Yang kita vitamin C, satu biji guava, satu biji jambu batu bersamaan dengan 200 mg. Satu biji oren bersamaan dengan 60 mg vitamin C. Satu biji oren 60 mg. Satu biji jambu batu bersamaan dengan 200 mg. Jadi anda perlu, yang paling banyak adalah jambu batu lah. Yang kedua adalah buah kiwi. Buah kiwi kedua paling banyak berbanding dengan jambu batu. Itu untuk orang Indonesia. Kalau untuk warga Malaysia, warga Singapura, paling mudah makanlah ekstasi kita. Ekstasi sudah cukup untuk cover kekurangan vitamin C dalam tubuh badan. Okey, pertama vitamin C. Jadi vitamin C ni kalau anda ambil dengan dalam kuantiti yang cukup, dia meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan anda. Yang pertama. Yang kedua, apa lagi? Iaitu vitamin B6, B6. Vitamin B6 ni mampu untuk hasilkan antibodi dan sel darah merah. Vitamin B6 ni dapat daripada mana? Dapat daripada ikan. Dia banyak dalam ikan. Dalam buah pun ada juga vitamin 6, B6, B6. Tapi kaya dalam ikan. Yang kedua, anda contohnya apa lagi mineral? Mineral yang ketiga. Mineral yang ketiga adalah folate. Folate ni datang daripada mana? Nanti saya cerita satu vitamin dan mineral ni. Nanti saya bagi tahu apa solution untuk dapatkan kesemua bahan-bahan ini. Folate ni datang daripada kalau anda makan bayam. Bayam tinggi folate. Ataupun kita panggil folic acid. Bayam ni spinach lah. Fungsi dia untuk cerna protein, digest protein yang kita makan, untuk bina balik tisu yang rosak, untuk bina balik sel darah merah kita. Lepas tu zinc. Kita perlu zinc juga. Zinc untuk sembuh luka. Tu kita perlukan copper, kita perlukan iron, selenium. Kesemua makanan ni sebenarnya dapat diambil daripada, kalau dalam Elken, spirulina. Spirulina ataupun alga. Alga ataupun spirulina. So spirulina ni adalah alga lah. Alga tu seaweed. Family of seaweed. Susah kita nak dapat kalau alga. Melainkan kalau anda berada di Jepun, memang banyak seaweed, rumpai laut yang anda boleh makan. Tetapi kalau nak mudah, kalau di Indonesia, di Malaysia, anda hanya perlu makan, ambil spirulina saja. Sebab spirulina ni adalah, kalau tanya saya, spirulina ni umpama superfood. Superfood. Dia bukan suplemen. Kalau suplemen ni anda hanya ambil sebagai top up. Untuk top up, kalau kita pergi farmasi, kita minta magnesium, kita kita beli kalsium sebotol, zinc, iron, satu. So terlalu banyak. Itu adalah suplemen untuk top up. Tapi spirulina ni dia bukan untuk top up. Spirulina adalah makanan. Jadi anda tak perlu risau makan spirulina dalam kuantiti yang banyak sekalipun. Anda makan spirulina berapa biji satu hari? Normal sepatutnya untuk cukup nutrien, kalau anda bukan jenis orang yang terlalu very particular about diet, anda makan saja semua tanpa pantang larang. Anda perlu ambil sekurang-kurangnya 30 biji satu hari, baru cukup sebenarnya. 30 biji satu hari. 10 biji pagi, 10 biji tengah hari, 10 biji malam.
itu spirulina. Sebab itulah anda tengok spirulina, kalau anda baca botol pada label dia, kita boleh makan spirulina sebelum makan dan boleh juga makan spirulina selepas makan. Makanan, dia bukan suplemen. Spirulina bukan suplemen, spirulina adalah makanan. Boleh makan after meal dan juga boleh makan before meal. Tetapi kalau anda makan before meal, spirulina akan mengenyangkan, memberi anda kenyang. Bagus untuk diet. Before meal untuk kenyang, kasih kenyang. Bagi perut anda rasa kenyang. After meal, kalau anda makan spirulina after meal, anda akan naikkan selera makan. Kalau untuk orang nak tambahkan berat badan, makan spirulina after meal. Kalau untuk orang nak diet, makan spirulina before meal. Itu cara dia. Jadi kalau anda ada anak-anak kecil ni, dia suka makan coklat, suka makan keropok, suka makan snacks, dia tak suka makan nasi, anda bagi spirulina after meal. Bila bagi anak kita makan spirulina after meal, barulah selera makan dia akan meningkat. Untuk orang dewasa yang normal, tak ada penyakit, kuantiti dia yang the right, yang normal adalah yang terbaik 10 biji pagi before meal, 10 biji tengah hari before meal, 10 biji malam before meal. Anda akan tengok anda punya blood profile. Pergi hospital, cek darah. Biasanya akan cantik. Sebab apa? Testimoni saya sendiri, saya adalah penderma platelet. Saya derma platelet, saya bukan derma darah. Saya adalah penderma platelet. Platelet donor. Platelet donor. Saya derma donate blood sudah kali yang ke-24. Kali yang ke-12 saya derma biasa. Kita panggil whole blood. Derma darah biasa. Derma biasa, whole blood kita panggil, boleh derma sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. 3 atau 4 bulan sekali. So maknanya 1 tahun kita boleh derma 4 kali whole blood. Kali ke-12 saya derma, doktor di Pusat Perubatan UM, Hospital Universiti Malaya, bagi tahu saya, dia kata saya punya bacaan darah, profil darah sangat cantik. Dia kata apa yang you makan. Saya pun senyap sajalah, saya tak bagi tahu, saya cakap saya jaga makan lah. Dia kata profil darah sangat cantik. Dia kata sayang kalau you derma whole blood. Boleh tak derma platelet saja? Kami hospital kekurangan platelet. Kami nak platelet anda. So saya derma platelet. Platelet boleh derma 2 minggu sekali. Maknanya sebulan maksimum 2 kali kita boleh derma. Jadi kali ke-13 saya derma. Kita derma whole blood, darah akan keluar dari badan, masuk dalam mesin. Centrifuge kita panggil. Mesin tu dia akan masuk, lepas tu dia akan berputar, dia akan asingkan. Sel darah merah dia akan return balik dalam tubuh badan kita. Dia akan pulang balik. Platelet akan tergantung dalam bag. Platelet warna kuning. Kalau beza platelet saya dengan platelet penderma-penderma yang lain, platelet penderma yang lain warna kuning cloudy yellow. Kalau cloudy yellow, biasanya banyak makan kari, banyak makan lemak-lemak, banyak makan benda yang deep fry, makanan yang bergoreng, deep fry. Platelet saya warna kuning emas, golden yellow. Bila kita derma platelet, bagi bekas iron, zinc dengan vitamin B2, asid folik, supaya lepas kita derma platelet, makan benda tu akan naik balik darah. Tapi saya tak pernah ambil tu. Doktor bagi, saya akan pulang balik. Saya cakap saya ada cara saya tersendiri. So saya balik, saya akan makan spirulina. Bila makan spirulina, bulan depan boleh derma sekali lagi. Bacaan platelet saya adalah 300 lebih. Sebab itulah kalau anda makan dengan kuantiti yang cukup, sekurang-kurangnya 30 biji satu hari. Kadang-kadang tak perlu kira pun. Satu cap tu masuk, terus makan. Cukup untuk cover the whole day. Maknanya anda tak perlu risau apa nutrien yang kurang.
Sebab itulah kita nak sihat ada dua cara. Pertama dengan cara yang berpantang. Oh, itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak sihat, itu tak sihat, ini sihat. Itu yang pertama. Kalau anda orang yang aware, orang yang concern, really concern berkaitan kesihatan, itu tak boleh, ini tak boleh. Lepas tu anda nasi pula anda makan satu sendok, lepas tu buah anda makan banyak, anda jaga kesihatan, exercise. Kalau macam itu anda tak perlu suplemen. Teruskan buat apa yang anda makan. Itu cara yang pertama untuk sihat. Very strict diet. Cara yang kedua untuk sihat, anda tak strict. Anda hentam semua benda anda nak makan. Anda tak ada pantang. Orang makan tu anda boleh makan. Tetapi anda tahu bagaimana nak counter balik, nak cover balik kekurangan nutrien. Jadi anda balik makan spirulina. 30 biji cover everything. Cover dari segi karbohidrat, protein, makronutrien dan mikronutrien dengan spirulina 30 biji. Cuba amalkan. Kalau anda amalkan 1 bulan saja, 1 bulan pergi buat cek darah. Cek darah before and after. Biasanya bacaan darah akan cantik, especially sel darah merah, platelet, plasma darah, sel darah putih. Itu kekuatan spirulina yang saya sendiri berpengalaman. Pengalaman saya pada diri sendiri dan pengalaman saya gunakan spirulina dalam personal consultation. Saya gunakan spirulina dalam personal consultation untuk pesakit-pesakit kronik sebenarnya. Especially cancer. Saya banyak konsult pesakit cancer, immune system. Bagaimana selepas buat treatment cancer, biasanya orang cancer ni dia kekurangan nutrien sebenarnya. Bila dia buat kemoterapi, bila dia buat radioterapi, apa yang akan terjadi? Biasanya platelet akan drop. Platelet akan drop, selera makan akan drop, appetite, no appetite, dia tak lalu nak makan. Lepas tu muntah-muntah, lepas tu kulit akan rasa macam hitam terbakar. Lepas tu rambut akan gugur. So bila dia tak makan, bacaan platelet rendah, hemoglobin rendah, dia akan penat. Bila dia cepat penat, dia letih-letih, hemoglobin drop, sel darah merah drop, dia akan cepat penat, oksigen kurang. Bila oksigen kurang, dia akan rasa macam sesak nafas. Sebab itulah kebanyakan pesakit-pesakit ni dia meninggal bukan sebab kanser, bukan sebab penyakit kronik, disebabkan kurang nutrien, kurang tenaga untuk lawan penyakit tu. Sebab itulah kalau kes kanser, cara saya personal consultation saya bagi, bulan pertama saya suruh dia makan spirulina 90 biji. 30 biji pagi, 30 biji tengah hari, 30 biji malam. Bila dia dah makan cukup 90 biji, saya dah tak risau lagi. Saya dah tak risau. Lepas kemo, biasanya pesakit tu akan komplain, Junaidi, kenapa berat badan naik? Selera makan dia naik. Saya kata tak perlu risau. Kalau selera makan naik ketika kanser, good. Tapi kalau selera makan drop, letih, yang tu yang kita kena takut. Biasanya semua berat badan naik. Bulan pertama 30, 30, 30, complete 90 biji satu hari. Bulan kedua baru saya reduce dose dia. Saya bagi 20, 20, 20, 60 biji satu hari. Bulan ketiga baru saya kurangkan lagi 15, 15, 15, 45 biji satu hari. Bulan keempat baru saya kurangkan lagi 10, 10, 10, 30 biji satu hari. Biasanya bila dah masuk bulan keempat, buat cek dekat hospital, doktor scan apa semua tu, biasanya bebas kanser. Banyak kes. Setakat so far ni ada 18 kes yang sembuh 100%. Kita bukan kata makan spirulina berawat kanser. Kita tak cakap macam tu. Spirulina bukan untuk rawat kanser. Spirulina ni hanyalah makanan tambahan. Dia hanyalah makanan untuk counter. Kita bagi tubuh badan, kita support tubuh badan kita sendiri yang lawan penyakit tersebut. Begitu juga dengan wabak penyakit hari ni, COVID. Kita bukan kata makan suplemen itu dapat rawat penyakit. Kita tak claim macam tu. Itu tak betul sebenarnya. Kalau dari segi sains pun sebenarnya itu tak betul. Apa yang kita buat, suplemen ni support tubuh badan. Biar tubuh badan kita rawat balik.
tubuh badan kita ni yang lawan balik penyakit tersebut. So kita kena support. Ibarat tentera tubuh badan. Kita sekarang ni tengah building block pertahanan tubuh badan kita. Banyak musuh yang sedang menyerang. Jadi apa kita buat pada tentera dalam tubuh badan kita? Apa yang kita buat? Sepatutnya kita kena train tubuh badan kita ni. Bagi dia makanan yang berkhasiat supaya dia boleh lawan musuh. Bukan kita bagi makanan supaya makanan tu lawan musuh. Kita bagi dia nasi, bukan nasi tu lawan musuh. Kita bagi protein, bukan protein lawan musuh. Protein tu untuk bagi makan pada tentera kita, soldier, army kita. Vitamin, mineral, protein, lemak, karbohidrat, itu bagi tentera kita makan. Tentera kita sendiri lawan, serang balik, attack, fight balik penyakit tersebut. Jadi kita tengok diserang infection. Bila kita ada infection, kita diserang apa-apa penyakit yang berkaitan dengan jangkitan, infection, sama ada bacterial infection, viral infection, ataupun fungal infection, ataupun parasite infection, it's okay. Asalkan dia infection, jangkitan, melibatkan immune system, apa yang kita kena makan banyak, dalam kuantiti yang banyak. Kita buat kemoterapi contohnya. Biasanya orang buat kemoterapi kanser, ataupun orang yang ada masalah denggi, diwarded dekat hospital. Bila dia kena jangkitan, apa jenis makanan yang dia perlu ambil dalam kuantiti yang banyak untuk lawan infection? Apa jenis makanan? Jenis makanan ni adalah protein. Anda kena ingat, bila anda kena jangkitan, ataupun ada saudara mara anda kena denggi, kena apa-apa penyakit jangkitan, kanser, kemoterapi, kena buat radioterapi, balik rumah anda kena bagi dia makan banyak protein. Kena ingat ni, protein. Apa pentingnya protein? Protein ni kita nak support darah kita. Protein ni kita nak bina balik tisu-tisu yang rosak, sel-sel badan yang rosak. Bila diserang jangkitan, pasti ada tisu dan sel dalam tubuh badan yang rosak, yang kita panggil radang ataupun inflammation. Radang dan inflammation ni biasanya tisu akan rosak. Sel darah merah akan rosak, sel darah putih akan rosak. So kita perlukan protein yang cukup untuk support tubuh badan. Tetapi protein, kita perlu pilih protein. Protein yang terbaik sebenarnya untuk orang yang, sebab kita perlukan protein dalam kuantiti yang banyak. Kalau kita ambil protein dari animal protein, kita ambil daging, kita ambil ayam. Daging dan ayam ni tak boleh makan dalam kuantiti yang banyak, sebab dia heavy. Kita makan daging sebab kita kurang protein. Contohnya, kita kekurangan protein untuk lawan penyakit. Kita kekurangan karbohidrat untuk lawan penyakit. Kalau kita ambil karbohidrat dalam bentuk nasi, dalam bentuk roti, kita makan kuantiti yang banyak, memang akan dapat tenaga, tapi dia ada side effect. Mungkin gula dalam darah akan tinggi. Sebenarnya kita nak lawan penyakit, kita nak lawan infection, nak lawan jangkitan, tetapi kita dapat kencing manis, kita dapat obesity. Sebenarnya kita makan protein, kita makan daging, kita makan ayam, sepatutnya untuk naikkan protein, tetapi disebabkan animal based protein daripada animal, dia heavy. So anda akan dapat masalah gout, anda akan dapat masalah hypertension, darah tinggi. So yang selamat adalah ambil protein, ambil karbohidrat dalam bentuk plant based karbohidrat, protein, plant based protein. So apa dia? Spirulina. Anda yang ingat dalam spirulina, sebab apa saya kata spirulina ni adalah makanan yang cukup, enough nutrient untuk beri tenaga dan untuk lawan jangkitan kuman. Spirulina mengandungi adalah 100% alkali. Bila kita berada dalam keadaan infected dengan penyakit, ada infection, jangkitan, virus, kuman dan yang lain-lain penyakit, kena ingat badan perlu cukup alkali.
Which part of our body yang perlu berada dalam keadaan alkaline? Tubuh badan kita perlu mana? Which part of our body yang perlu alkaline? Bukan mulut. Mulut tak perlu alkaline. Mulut pH dia 7 to 8. 7 hingga 8. Perut tak perlu alkaline. Perut pH dia 2. Sebab ada asid hydrochloric acid. Usus, intestine perlu 8. So, different organ, different pH dia. Yang perlu alkali, yang perlu alkaline adalah blood. Darah kita perlu alkali. Jadi darah perlu alkali. Bagaimana kita nak alkalikan darah tu? Memang anda makan sayur, tapi anda makan sayur yang dimasak, sayur yang digoreng dengan minyak. Anda letak udang, anda letak ikan bilis, anda letak daging, anda letak belacan. Kalau Malaysia letak belacan. Jadi, walaupun anda makan sayur, tapi bila digoreng, dimasak, dah hilang dia punya alkali. Dia dah jadi asid. Sepatutnya kita makan dalam makanan mentah. Yang terbaik adalah spirulina. Spirulina 100% alkali dan tinggi alkali dia. Kedua, dalam spirulina ada karbohidrat yang lengkap. Dan yang bestnya adalah spirulina plant-based karbohidrat. So, anda makan kuantiti yang banyak sekalipun tak menyumbang pada kencing manis. Sebab dia senang synthesize. Maknanya senang proses. Bila makan, disebabkan dia plant-based, dia simple. So, dia senang proses. Dia tak membebankan perut kita. Dia tak burden our digestive system. Yang ketiga, spirulina ada 18 jenis protein tumbuhan. Ada 18 jenis protein. So, bila kita makan spirulina, tak mungkin dapat gout. Orang gout lah kena makan spirulina. Walaupun dia adalah tinggi protein, anda tak perlu risau. Sebab dia adalah plant-based protein. Dan tak membawa pun kepada sumbat. Kalau anda makan daging banyak, possible untuk dapat salur darah tersumbat. Blood blockage. Blockage dalam salur darah. Tapi kalau spirulina, disebabkan dia plant-based, dia senang digest, simple. So, dia terus boleh digunakan oleh tubuh badan kita. Yang keempat, dalam spirulina ada 18 jenis mineral. Umpama multivitamin. Sebab itulah kalau anda pergi farmasi, suruh dia pilih, saya nak 18 jenis vitamin. Bawa turun sekarang kalsium sebotol, saya nak magnesium sebotol, saya nak fosfat sebotol, iron sebotol, zinc sebotol, magnesium sebotol, selenium sebotol. Apa lagi? 18 jenis, 18 botol anda makan macam orang gila makan. Tapi kalau spirulina, all in, 18 in 1, complete. Dalam tu ada 18 jenis. In one tablet ada 18 jenis mineral. Dan dalam spirulina, yang paling penting, tak ada pada vitamin-vitamin yang lain. Yang paling penting, anda dengar, yang paling penting dalam, kita panggil killer point, killing point pada spirulina adalah, dalam spirulina ada 4 pigment. 4 pigment semula jadi. Pigment ni apa? Pigment ni adalah yang memberi warna pada sesuatu bahan. Orang ingat warna yang memberi bahan, contohnya yang memberi warna hijau pada daun adalah pigment klorofil. Pigment klorofil. Yang memberi warna oranye pada buah mangga, pada pada carrot, pada oranye adalah pigment beta carotene. Dia ada lagi pigment biru. Contohnya pigment biru, tak silap saya, phycocyanin. Dia ada phycocyanin, dia ada xanthophyll. Pigment ada dalam spirulina. Walaupun spirulina warna hijau, dia bukan saja ada klorofil, malah dia ada beta carotene, klorofil, beta carotene, xanthophyll, phycocyanin. 4 in 1. Mana nak cari? Lepas tu saya kata spirulina ni adalah superfood.
saya pernah keluarkan statement baru, spirulina ni bukan suplemen. Sebab itulah dia tak ada specific dose. Ada nak makan 100 biji, satu botol sehari, tak ada masalah. Sebab dia adalah makanan. Umpama anda makan buah dalam kuantiti yang banyak, ada efek pada buah pinggang? Tak ada. Umpamanya anda makan sayur dalam kuantiti yang banyak, overdose, ada efek pada buah pinggang? Tak ada. Cuma kalau terlebih, membazir, dia akan buang sendiri. Sebab dia natural. Sama ada membazir ataupun digunakan sepenuhnya. Itu saja. Dia tak ada istilah makan spirulina, efek buah pinggang. No. Sebab dia adalah makanan, bukan sintetik. Dia sendiri adalah makanan. So spirulina ni komplit 18 jenis protein, 18 jenis vitamin, dan dia ada 4 pigmen semula jadi. So 4 pigmen semula jadi inilah yang bagus untuk lawan penyakit yang berkaitan dengan sistem imun. Jangkitan kuman, kanser. Pigmen ini yang anda kena makan. Sebab itulah dalam diet, dalam kursus diet, kalau anda belajar di universiti, cara untuk makan makanan yang sihat, untuk makan sihat, anda perlu variety. Dia bukan kuantiti, dia perlu variety. Banyak jenis dan banyak warna. Kalau banyak jenis tapi warna hijau semua pun tak cukup juga. Banyak jenis, banyak warna. Kalau anda makan 5 jenis buah, ada 5 jenis buah dan 5 jenis warna. Anggur, purple, anda ambil hijau, apple merah, strawberry, mangga, mango. So ada 5 warna. Sepatutnya kita kena makan macam tu. So bila banyak warna, dia membekalkan pigmen semula jadi. Pigmen inilah yang boost up, bertindak sebagai immune boosting foods. Dia boost up, kuatkan balik immune system. Bila tubuh badan kita feeding the right nutrient, the proper nutrients pada tubuh badan kita, tubuh badan sendiri akan lawan balik. Dia akan bangkit lawan balik penyakit-penyakit tersebut. Tanpa perlu kita fikir macam mana, tak payah. Bagi saja dia makan, dia kerja sendiri. Kita tak payah fikir untuk dia. Itu caranya. Anda tahu, jadi spirulina ni, dia kategori makanan. Dia asalnya daripada mana? Saya cerita sikit. Asal spirulina. Disebabkan saya degree dulu, saya buat tesis projek saya dalam rumpai laut, dalam spirulina. Kita kaji dia punya sejarah. Sejarah spirulina adalah dari Jepun. Interesting Sejarah spirulina, bagaimana spirulina ditemui. Spirulina ditemui dari Jepun, di negara Jepun. Pada satu hari, ada seorang saintis Jepun, dia buat kajian di Afrika. Saintis Jepun ni, dia buat kajian di Afrika. So, dia pergi Afrika, dia buat kajian berkaitan apa? Dia buat kajian berkaitan dengan malnutrition, kekurangan nutrien di kalangan anak-anak, kanak-kanak Afrika. So, dia pergi Afrika, dia buat kajian. Dia kata, bagaimana orang Afrika, dia kekurangan nutrien. Dia ada masalah malnutrition. Sepatutnya, bila kekurangan nutrien, bila ada masalah malnutrition, biasanya pesakit ni senang, mudah dijangkiti penyakit-penyakit yang berkaitan dengan autoimun. Tapi orang Afrika tak ada langsung jangkitan-jangkitan penyakit. Mereka hanya ada malnutrition saja, kekurangan nutrien saja. Jadi saintis ni wonder, apa orang Afrika ni makan? Sepatutnya malnutrition ni senang untuk dijangkiti kuman, bakteria, dijangkiti virus. Senang, amat mudah. Tapi orang Afrika tak ada penyakit tu. Dia hanya malnutrition, kurang makan saja. So, dia nak tahu apa tips, apa yang dia amalkan. Jadi satu pagi, dia tengok orang Afrika ni setiap pagi dia akan bawa anak dia, bawa family dia ke sebuah tasik. Tasik tu air dia warna hijau. Air dia warna hijau tasik tu. So apa yang dia buat? Dia suruh anak dia hirup air tu. Sip the water. Minum sikit. Air tasik yang warna hijau tersebut. Jadi dia pelik, apa yang ada dalam air tasik tu yang dia minum. So saintis tu dia bawa sampel air tu, air tasik tersebut, dia bawa satu sampel, dia bawa lab dia. Lepas tu dia kaji, dia observe bawah mikroskop. Dia letak satu titis sampel air tu masuk atas slide
slide kaca, cover dia, tengok bawah mikroskop. Dia menemui sejenis plant. Kita panggil plant light. Dia bukan tumbuhan, tapi dia kategori plant light. Dia tengok sejenis tumbuhan berbentuk spiral. Ni spiral. Spiral. Ni bentuk dia, spiral. Spiral. So dia kata, wah, ini very amazing, fantastic discovery. So apa benda yang spiral ni? So dia namakan hidupan tersebut sebagai spirulina. Itu sejarah, the history of spirulina. Asalnya daripada spiral, plant like spiral. Sebab itulah, kalau nak pilih spirulina, mesti pilih spirulina yang buatan dari Jepun, made of Japan. Dan saintis dia mesti daripada Jepun. Mesti dari Jepun. Sebab Japan is the origin of spirulina. The origin of spirulina is from Japan. So cari spirulina dari Jepun. So sebenarnya, kenapa saya kata spirulina ni makanan? Jadi air tasik tu yang mengandungi spirulina tu, dia dry kan, dia dehydrate kan, keluarkan air dia, so dia jadi powder. So daripada powder, terus dia jadikan tablet, padatkan dia, mampatkan dia, terus jadi tablet. So dia ada tambah apa-apa tak? Tak ada. 100% makanan. Dan spirulina ni adalah phytoplankton. Phytoplankton ni apa? Phytoplankton ni adalah sejenis macam tumbuhan, plant light yang hidup dalam air. Phytoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ni macam haiwan, animal light dalam air. Sangat halus. Zooplankton. So zooplankton makan phytoplankton. So dia bekalkan nutrien. Sebab itulah kalau anda tengok air tasik, air tasik yang bersih, yang tak tercemar, memang kaya dengan phytoplankton. Phytoplankton ni adalah sejenis plant light. Salah satunya spirulina. Spirulina hidup di kawasan yang air bersih. Spirulina, air bersih. Kalau anda nak tahu benda ni apa, anda boleh search phycology. Itulah saya punya subjek dulu, kursus yang saya ambil waktu degree, phycology. Phycology ni adalah subjek yang mana kita belajar berkaitan dengan alga, rumpai laut, spirulina, zooplankton, diatoms, spirogyra, apa lagi, banyak hidupan dalam laut dan dalam air ni, fresh water and marine water, terlalu banyak. So kita boleh identify. Kalau dalam tu ada zooplankton, contohnya diatoms, maksudnya air tu kotor. Kalau dalam air tu ada spirulina membiak dalam air tu, so maknanya air tu sangat bersih. So no need to check water quality. Sama juga dengan ikan. Dulu saya belajar berkaitan ikan. Kalau dalam air tu ada ikan keli, maknanya air tu kotor. Kalau dalam air tu ada ikan kelah, so maksudnya air tu bersih, air tu sejuk, dan air tu deras, laju. Jangan cuba-cuba mandi di air yang ada ikan kelah. So maksudnya air dia laju, bersih dan sejuk. Kita tengok ikan saja kita dah boleh tahu. Itulah saya punya specialize dulu, ekologi dan biodiversity. Very interesting. Kalau kita tengok ikan dalam sungai tu ada ikan tilapia, maksudnya air tu tak berapa bersih. Ikan keli lagi tak bersih. Kalau ada ikan apa lagi? Biasanya ikan kelah, ikan apa lagi Kalau dia ada, air bersih. So spirulina macam tu juga. Kalau spirulina dapat hidup dalam sesuatu habitat itu, air, maknanya air itu sangat-sangat bersih. So spirulina yang terhasil adalah sangat-sangat berkualiti. Sebab dulu saya cuba untuk culture spirulina dalam amal, tak berjaya. Dulu saya punya supervisor dulu, nama dia Prof Aisyah Saleh. So beliau dapat grant dari Saim Dabi. Dapat grant untuk buat research. Kita kena culture spirulina
untuk jadikan sebagai biofuel, bahan bakar, pengganti petrol. Itu grant. Kami dapat grant lebih kurang dalam 1 juta tak silap. Untuk culture spirulina, untuk jadikan spirulina itu bukan untuk makan, untuk jadikan spirulina itu biofuel, bahan bakar pengganti petroleum. Kami culture dalam tank, kami guna air pipe biasa saja. Culture dalam masuk 2 bulan 3 bulan memang dia berjaya membiar banyak dalam satu tank, satu tangki tu. Hasilnya bila kita keringkan air, spirulina yang dapat, tak silap saya, dalam 1 sudu atau 2 sudu sahaja. 1 sudu dan 2 sudu saja, satu tank, satu tangki. So maknanya air paip ketika itu tak cukup bersih. Itu fantastik benda yang saya rasa sangat bersyukur kalau kita dapat jumpa spirulina dengan high standard of quality. Itu saja perkongsian saya pada malam ini. Makan spirulina lengkap dengan makronutrien, lengkap dengan karbohidrat. Makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, lemak. Dalam spirulina ada karbohidrat, protein, lemak, dan lengkap juga dengan mikronutrien, iaitu vitamin dan mineral. Semua vitamin, mineral ada dalam spirulina, all in one. Itulah kita gelar spirulina ni adalah superfood, membekalkan kita nutrien dan membekalkan kita tenaga untuk lawan virus dan penyakit-penyakit yang lain. Itu saja perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada esok hari dengan tajuk yang lain. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik.